Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat-sahabat sekalian, apa khabar semua? Sihat ya. Jadi malam ni kita berjumpa lagi ya. Puan Samsiah Abdul Hamid ya, Nur Azlina, Mak Aziz ya, Awis Abdul Rahim, ni kita punya penonton-penonton yang mengikut saya yang biasa ya, ke udara, top fan semua ni ya. Terima kasih. Malam ni kita ada satu topik yang penting ya, Nisrina Azlin, selamat datang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik malam ni kita nak bincang pasal osteoporosis. Osteoporosis ni ialah salah satu persoalan yang kerap ditanya kepada saya lah. So bila saya tanya di Facebook live, Facebook page saya tempoh hari, topik apa yang kita nak bincang, antara topik yang diminta untuk saya bincangkan pada malam ni dalam sesi live macam ni ialah osteoporosis. Topik yang diberi antaranya osteopenia. Jadi osteoporosis ni benda yang hampir sama lah ya. Jadi malam ni kita akan bincang pasal topik ni. Okey, terima kasih ya semua yang hadir, dan Dr. Nurul ya, Puan Rosaira Mawarni ya, Amirah Fatihah, Nisrina Azlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih semua ya kerana bersama saya malam ni. Jadi malam ni hari Selasa ya, hari Selasa, kita lagi 2 hari. InsyaAllah esok lusa Rabu, Khamis kita boleh puasa ya, puasa sunat. Kemudian hari Jumaat insyaAllah kita akan merayakan Hari Raya Aidiladha. Okey, jadi sebelum tu saya tak rasalah 1-2 hari ni sampai ke Hari Raya ni, mungkin lepas ni tak sempat nak buat live Facebook. Jadi kita live hari ni. Minggu depan saya ada satu plan insyaAllah. Ingat nak ajak isteri saya Dr. Shana, sekali kita buat sesi soal jawab lagi sekali pasal Dr. Bius berkenaan pasal kepakaran Bius. Mungkin kita ramai yang tak tahu kehidupan apa yang berlaku di ICU. Menarik kan, unit rawatan rapi ICU. Jadi minggu depan insyaAllah kalau ada rezeki, kita bincang pasal apa sebenarnya berlaku di ICU. Ni perkara di belakang tabir, ramai orang tak tahu kan kat ICU apa jadi sebenarnya. Saya yakin ramai yang nak tahu. Okey, Puan Ira Yusof, terima kasih. Waalaikumsalam. Puan Nur Azlina ya, terima kasih ya. Jadi minggu depan kita bincang pasal apa yang berlaku di ICU. Boleh kumpul soalan. Lepas ni nanti minggu depan kita buat sesi soal jawab, apa sebenarnya yang berlaku. Ramai yang tak tahu apa jadi kan kat ICU. Okey, jadi malam ni menarik topik osteoporosis ni. Sebab apa saya nak bincangkan selain daripada osteoporosis tu apa, saya akan bincangkan apa keperluan kalsium kita ya. Apa keperluan harian kalsium yang kita kena ambil, apa juga makanan-makanan yang kita boleh ambil untuk tambah kalsium dalam badan kita, dan juga apa kalau kita ada, contohnya kita ada ahli keluarga kita yang berusia ya, ahli keluarga yang berusia, macam mana nak elakkan masalah osteoporosis ni ya? Risiko-risiko osteoporosis tu apa yang bahayanya osteoporosis ni, dan apa yang kita boleh buat untuk elakkan masalah ni. Okey, apa tu osteoporosis? Jadi kalau tuan-tuan puan-puan ada saudara mara ya, mungkin tuan-tuan puan ni muda-muda lagi ni, mungkin muda-muda lagi, mungkin 20-an ya, 30-an, 40-an, tu muda lagi tu. Jangan rasa 40 tahun dah rasa tu 40 tahun tu muda lagi ya. Bila kalau ikut WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, bila kita takrifkan sebagai warga emas atau berusia ni, sebenarnya mereka yang berusia lebih daripada 65 tahun ya, 65 tahun. Jadi kalau sebelum tu 60 tahun, 59 tahun tu muda lagi. Jangan rasa diri tua pula ya. Dalam ni masih muda lagi insya-Allah ya. Jadi kalau ikut WHO, umur 65 baru kita kira tua. Jadi kalau sebelum tu belum tua lagi, tapi kita tetap kena bersedia lah untuk menghadapi hari tua bersedia dari segi kewangan, bersedia dari segi persiapan untuk ke akhirat kelak. Semua tu kita kena bersiap ya.
untuk jaga kesihatan kita, untuk elak masalah-masalah kesihatan. Ada yang dapat masalah kesihatan ni lebih awal daripada yang sepatutnya, ya. Ada kawan saya umur 30-an dah kencing manis, ya. Darah tinggi pun dah ada. Jadi muda lagi. Terus bila kita dapat masalah kesihatan ni pada usia muda, risiko untuk dapat komplikasi pun lebih cepat, ya. Maksudnya maknanya usia kita tu akan jadi pendek, ya. Usia kita akan pendek. Kita ada berisiko untuk dapat komplikasi tu lebih awal. Komplikasi kencing manis, komplikasi jantung, ya. Masalah buah pinggang, semua tu akan dapat lebih cepat kalau kita dapat kencing manis atau darah tinggi lebih awal, ya. Okey. Apa tu osteoporosis? Siapa tahu. Jadi kalau anda boleh kongsikan sesi kita malam ni, kalau anda ada saudara mara yang dah berusia contohnya, ataupun anda ada sepupu, ya, yang mak ayah dia dah berusia, atau mak saudara, ayah saudara, kongsikan, ya. Sebab saya rasa topik malam ni penting, ya. Osteoporosis ni satu yang penting. Kadang-kadang tak terbincang, ya, sebab topik osteoporosis ni besar, luas. Kau nak bincang dekat klinik tu kadang tak sempat, ya. Ni staff nurse Nur Hayati Cik Ismail, terima kasih, ya, tengok kita malam ni. Okey, lepas ni boleh kongsi-kongsi, ya. Kalau tak minum susu, soalan pertama ni, pilot angkasa ni selalu suka tanya soalan, ya. Kalau tak minum susu boleh punca tulang rapuh tak doktor? Ni soalan menarik, nanti kita bincang lepas ni. Okey, osteoporosis ni kalau kita takrifkan dia ialah keadaan di mana tulang kita menjadi rapuh. Okey, tulang kita menjadi rapuh, dia lemah berbanding dengan tulang yang masa kita usia muda, usia remaja contohnya. Rapuh macam mana? Rapuh ni maksudnya struktur dalam tulang tu sendiri dia jadi nipis, ya. Dia tak kuat. Tulang ni ada dua jenis. Satu tulang luar, kita panggil cortical bone, ya. Yang kedua bahagian dalam, kita panggil trabecular bone, ya. Trabecular bone. So bahagian luar dan bahagian dalam tu kedua-duanya dia menipis, ya. Bahagian dalam pun dia jadi tak banyak, ya. Jadi kalau kira macam gua, ya. Macam cengkerang. Kalau bahasa mudah saya tulis satu artikel di Nation Merdeka Gazette tu, dia macam cengkerang telur. Maksudnya luar nampak bulat macam telur, macam bulat, tapi kat dalam tu kosong. Macam dia tak kuat. Kalau ketuk dia pecah, ya. Maksudnya dia tak kuat tulang tu. Kalau tulang orang muda dia penuh isi dia, ya. Trabeculi dia banyak. Jadi dia tulang cortex dia tu, lapisan luar tulang tu tebal. Jadi kalau jatuh pun tak ada masalah, ya. Tak mudah nak patah. Sebab tu macam mana kita nak kuatkan tulang kita ni? Antaranya kalau kita tengok macam pelatih-pelatih orang yang buat tomoy ke, kan, ataupun taekwondo ke, karate ke, silat, semua tu dia buat, ya. Dia buat tekan tubi, ya. Dia tumbuk papan. Kalau yang tomoy tu tendang batang pisang, kan, zaman dulu, kan. Sebab apa dia nak kuatkan tulang tu? Sebab tulang kita ni dia bertindak balas dengan tekanan yang diberi kepada dia. Jadi maksudnya makin kita bagi tekanan kepada dia, dia semakin menebal, dia semakin kuat. Maksudnya sebab tu kalau kita, yang kaki yang tomoy tu tendang batang pisang tu, dia punya tulang tu jadi tebal. Tu contoh dia. Sebab tu antara sebab tulang jadi rapuh ialah tak buat exercise. Contoh dia, terbaring je kat rumah, kaki tak guna, ya, rehat, tengok TV, manja, langsung tak berjalan. Itu semua boleh menyebabkan tulang jadi rapuh, tulang jadi tak kuat. Bukan tulang saja, otot pun jadi kecut, tak kuat. Sebab tu bila kita bina badan tu, kita angkat berat tu, kita angkat yang angkat berat tu kan, pergi gym tu. Sebab tu otot dia jadi besar. Sebab badan kita ni dia bertindak sebagaimana beban yang diletak kepada dia. Dia ada, kita panggil, dia ada law dia, ya. Wolff law kita panggil, ya. Ataupun benda tu, kalau nak cerita pasal law panjang lah, tapi secara umum dia macam tu lah, ya. Secara umum tu macam tu. Okey, apa yang menyebabkan osteoporosis? Osteoporosis ni kita boleh bagi kepada dua sebenarnya, ya. Satu kita panggil primary osteoporosis. Primary osteoporosis ni tak boleh nak elak. Maksudnya dia jadi bila kita semakin berusia, mahu tak mahu, tulang kita akan semakin menipis, ya. Tu primary. Kita panggil, kalau orang lelaki atau perempuan, kita panggil senile. Senile ni maksudnya semakin berusia lah. Okey, semakin berusia. Tapi kalau tumbuk pokok pisang apa ni, okey. Tapi kalau wanita kalau dia selepas
menopause maknanya apa, putus haid dah tak datang bulan dah, so dia ada perubahan hormon yang menyebabkan masalah osteoporosis. So ada dua perkara kita panggil primary osteoporosis, satu usia, satu menopause. Dan yang kedua kita panggil secondary osteoporosis. Secondary osteoporosis ni disebabkan oleh masalah-masalah lain lah, masalah kesihatan, hormon ke ataupun ketumbuhan ke, itu pun boleh So kita ada dua, satu primary, satu secondary osteoporosis. Okey. Masalah osteoporosis ni kadang kita tak sedar dia berlaku, kita tak sedar dia berlaku. Macam saya sekarang, adakah tulang saya ada osteoporosis? Mungkin kita tak tahu anda ada osteoporosis, kita pun tak tahu juga. Macam mana nak tahu? Satu-satunya cara untuk tahu dengan tepat satu X-ray lah, X-ray. Tapi kalau tanpa buat X-ray, cara lebih tepat ialah dengan melakukan BMD, bone marrow density nama dia. So ni satu ujian yang simple yang boleh tengok ketebalan tulang tu sendiri, keadaan tulang tu. Dia boleh measure score dia, ukuran dia berbanding dengan populasi yang ada, berapa banyak bacaan kita tu ini yang beza antara osteoporosis dan osteopenia ni osteoporosis dan osteopenia. Kalau peringkat yang sedikit saja kekurangan tulang dia tu, kekuatan tu, kita panggil osteopenia. Tapi kalau lebih rendah lagi daripada skor tu, kita panggil osteoporosis. Yang ni kena datang ke hospital, kita kena buat scan tu setengah hospital je ada scan ni, bukan semua hospital ada scan ni boleh okay, Puan Irani Rusli umur 40-an, osteoporosis mungkin, tapi biasanya secondary lah, maksudnya dia ada masalah lain. Maksudnya kalau primary tak kalau primary jarang. Contohnya sebab kita muda lagi, 40-an muda lagi, dia tak ada senai osteoporosis, tak berlaku. Postmenopausal, katakan masih belum menopause pun tak berlaku. So biasanya secondary osteoporosis. Apa contoh secondary osteoporosis ni? Contohnya orang yang makan jamu. Jamu pun boleh. Sebab apa? Jamu dia ada steroid kat dalam dia, Ataupun kalau obat hospital yang ada steroid contohnya pun boleh menyebabkan secondary osteoporosis. Sebab tu kalau di hospital, kalau ada steroid tu, kita kena monitor tulang tu, Kita kena monitor tulang, tengok skor. Dan biasanya obat steroid yang diberi tu pun disebabkan memang untuk masalah kesihatan lah. So kita bagi tu ikut dos yang ditetapkan. Maksudnya kita ada titrating dose, kita panggil. Dia bukan bagi sesuka hati. Maksudnya kita monitor So itu antara penyebab yang menyebabkan osteoporosis pada usia muda Satu lagi ketumbuhan lah. Ketumbuhan yang mengeluarkan hormon yang menghakis tulang pun boleh menyebabkan osteoporosis. Tu secondary lah kita panggil secondary. Okey, kalau mengikut statistik kalau wanita satu daripada 3 wanita ada masalah osteoporosis yang menyebabkan kepatahan. Kalau lelaki pula 1 daripada 5. Maksudnya mana lagi kerap? Maksudnya wanita lagi kerap kan? So wanita lagi kerap dapat kepatahan yang disebabkan osteoporosis. Okey. Soalan Awis Abdul Rahman simptom awal yang boleh kita self detect untuk osteoporosis. Macam saya cakap tadi, benda ni silent. Maksudnya kita banyaknya kita tak sedar. Tahu-tahu kalau jatuh patah je. Lepas tu buat X-ray baru nampak osteoporosis ni. Kadang kita tak sedar. Tapi ada juga kes-kes tertentu osteoporosis kita dapat vague, sakit yang vague, yang sengal-sengal, tak selesa, sakit pinggang, sakit belakang. Dia vague, sakit yang tak spesifik. Tapi susah nak cakap lah Maksudnya kena buat, kalau usia, kalau tanpa masalah kesihatan, makanan okey, diet cukup elok, insya-Allah tak ada masalah osteoporosis. Tapi kalau kita katakan berusia lebih daripada 60 tahun, kena buat bone marrow density ataupun wanita yang ada menopause lebih awal, kena check dia silent masalah ni, kita tak tahu, dia senyap dia bukan macam contoh macam kita bincang pasal slip disc contohnya, ada sakit kat belakang pergi menjala ke kaki, yang itu kita tahu mungkin slip disc. Tapi kalau osteoporosis dia tak macam tu dia tak macam tu. Okey. So kalau kita ada masalah osteoporosis, siapa yang berisiko untuk dapat osteoporosis ni? Siapa yang berisiko? So ini saya nak share. Ada 7 golongan yang berisiko untuk dapat osteoporosis. 1, kalau kita dapat menopause awal. Wanita lah. Saya taklah menopause. Wanita yang ada
menopause awal, maksudnya usia berapa? Usia kurang daripada 45 tahun, lebih awal daripada 45 tahun. So boleh dapat masalah osteoporosis. Jadi kalau anda katakan anda menopause, saya baru ni pun ada jumpa seorang wanita baru umur 43 dah menopause dah, ya. 43 tahun dah menopause. Jadi kalau anda kurang daripada 45 tahun dah menopause, elok kena check cepat, ya. Pasti maksud saya check cepat tu maksudnya kena monitor tulang tu, tengok BMD dia, ya. So kita kena tengok macam mana, ya. Alright, sekejap, ya. Okey, yang kedua ialah masalah merokok, ya. Orang yang merokok pun berisiko untuk dapat osteoporosis, ya. Yang ketiga, pengambilan alkohol. So kalau ada biasa insya-Allah orang Islam kita tak minum alkohol kan, tapi kalau katakan sahabat-sahabat kita yang tak beragama Islam, kalau ada pengambilan alkohol, risiko untuk dapat osteoporosis tu lebih tinggi. Okey, apa lagi? Tak exercise. Macam saya cakap tadi kan, tak exercise, tak banyak bergerak, ya, malas naik tangga. Itu semua tak berjalan, ya. So kurang bergerak ni boleh menyebabkan osteoporosis, tulang jadi nipis ataupun osteopenia, ya. Apa lagi? Diet, ya, masalah makan. Tak makan tak cukup zat, ya. Tak makan kacang, tak makan sayur, ya, makan nasi semata-mata. Tu semua pun berisiko, ya. Ataupun yang ambil vegan, makan vegan pun boleh juga, ya, risiko untuk dapat. Okey, soalan Yusmawati, ya, obes boleh menyebabkan osteoporosis? Tidak, ya. Obes tidak menyebabkan osteoporosis secara langsung. Tapi kalau obes tu menyebabkan dia jadi malas nak exercise, tak bergerak, duduk diam je, tak mustahil, ya. Tak mustahil. Ada soalan tadi bahagian atas ni, Ina Amza, ya. Masalah RTA hypokalemia ni masalah yang kompleks sikit lah, ya. Renal tubular RTA apa, ya? Renal tubular something, saya pun tak ingat, ya. Ini masalah medical, ya, masalah perubatan. Vitamin D mencukupi, saya rasa kena tak boleh cakap macam ni, ya. Saya rasa perlu monitor BMD tu sendiri, ya. Bone marrow density tu kena monitor sama ada cukup atau tak cukup. Osteopenia maksudnya belum osteoporosis lagi, tapi boleh pergi ke osteoporosis kalau tidak mencukupi. Vitamin D mungkin cukup, mungkin tak cukup, mungkin anda perlu lebih daripada tu lagi, ya. Mungkin perlukan ubat-ubatan untuk menghalang, kita panggil osteoclast, sel yang makan tulang ni, ya. Mungkin perlu. So yang ni kena bincang dengan doktor yang merawat tu, ya. Masalah ni lebih kompleks, ni masalah perubatan, medical issue. So kena jumpa doktor yang rawat tu, ya. Okey. Alright, apa lagi? Satu lagi last sekali, ya, masalah kesihatan yang cakap tadi, ya. Masalah kesihatan yang mengganggu metabolisme kalsium, yang menyebabkan sama ada masalah, kadang-kadang masalah penyerapan, ya. Masalah penyerapan kalsium contohnya. So boleh menyebabkan rendah juga kalsium dan menyebabkan osteoporosis. So ni 7 perkara. Satu, alkohol. Okey, menopause, kurang daripada 45 tahun, ya, tak ada exercise, masalah diet yang tidak mencukupi, kurang vitamin D, ya, hisap rokok, masalah kesihatan, dan yang akhir sekali ialah ahli keluarga, family history. Kalau kita ada ahli keluarga yang osteoporosis, kita pun ada risiko untuk dapat osteoporosis juga, ya, pada usia yang lebih awal. Okey, so apa masalah osteoporosis ni? Apa masalah osteoporosis? Berapa banyak kita perlukan kalsium setiap hari nak makan ni? Lepas ni kita fikir apa makanan yang boleh tambah kalsium. Okey, alright. Masalah osteoporosis, masalah utama yang selalu saya tengok ialah kepatahan lah, ya. Kepatahan. Masa tu kita tahu ada osteoporosis ni. Kepatahan kat mana paling kerap? Ada 3 tempat yang kerap patah, ya. Satu, tulang belakang, ya, vertebra kita panggil, tulang belakang. Yang kedua ialah pergelangan tangan. Yang ketiga kat mana? Dekat pinggul, ya, dekat pinggul. Tulang pinggul. Yang tu 3 tempat yang biasa patah. Baru ni saya on call hujung minggu pun ada satu kes. Baru ni saya on call kan hujung minggu, ada satu kes patah tulang pinggul, ya. Patah yang pergelangan tangan ni memang banyak lah, ya, memang banyak. Setiap minggu kadang-kadang 3-4 kes patah pergelangan tangan, ya. Kalau orang yang berusianya osteoporosis ni patah juga. Budak-budak pun patah juga, jatuh basikal, jatuh motor patah juga, ya. So tapi sekarang ni kita nak bincang pasal
patah pergelangan tangan akibat osteoporosis, ya. Tapi malam ni kita tak bincang pasal rawatan kepatahan, kita tak bincang lah, kita bincang pasal osteoporosis saja, ya. So keperluan kalsium, ya, keperluan kalsium setiap hari kalau kurang, biasa secara umum dia 1000 mg. 1000 mg sehari. 1000 mg sehari, ya. So kalau kita wanita yang berusia lebih daripada 50 tahun, dia perlu 1200, lebih sikit. Kalau lelaki lebih daripada 70 tahun. So maksudnya pengambilan kalsium tu kena lebih banyak berbanding orang yang lebih muda, ya. Kalau keperluan biasa-biasanya 1000 mg sehari. Okey, apa contoh makanan yang banyak kalsium? Siapa tahu kat sini? Nak teka ke tak teka? Tadi susu kan, tanya pasal susu kan. Okey, susu boleh, susu ada kalsium. So boleh ambil kalsium, boleh ambil susu setiap hari. Kalau suka minum susu, boleh minum susu lah. Masalahnya orang yang tak suka minum susu, macam mana? Nak minum apa? Kalau tak suka minum susu, makanan apa yang boleh ambil lagi? Keju, ya, keju, cheese. Kena ambil lah cheese banyak jenis kan. Makan pizza ada cheese pun boleh juga, ya. Cheese berlemak pula, ya. Ya. Okey, so cheese, keju boleh ambil. Siapa suka makan yogurt kat sini? Yogurt bagus, ya. Yogurt banyak kalsium juga. Saya sendiri kurang suka sikit yogurt ni, so saya tak makan yogurt. Tapi saya minum, saya makan kalsium, ya. Kalsium pula. Saya makan keju. Ya. Satu benda yang best kat sini yang tinggi kalsium, sardin. Siapa suka makan sardin? Masak sardin sedap kan? Simple tapi sedap. Sardin ataupun salmon, samalah, ya. So boleh masak. So lepas ni tolong kena simpan sardin kat rumah, ya. Masak ikan sardin sedap. Kalau tengok video Sugu Pavitra masak sardin pun sedap begitu. Video dah tak ada, ya. Okey, tapi sardin satu sumber kalsium yang bagus, ya. Sardin. Apa lagi? Kekacang, ya. Kekacang pun boleh. Dan akhir sekali sayuran hijau, ya. Sayuran hijau tu ada banyak kalsium dalam tu. Jadi sebenarnya mudah, ya. Dr. Nurul Sazmi suka sardin. Saya pun suka sardin. Okey, kalau ada lactose intolerant contohnya Puan Irani Rusli, kalau lactose intolerant tak boleh ambil lah susu tu, ya. Kena makan something else lah, sumber lain yang untuk tambah kalsium tu. Contohnya macam sayur lah, sayur, kacang, sardin, ya. Kena makan benda lain lah, maksudnya bukan dairy product lah. Bukan dairy product tu nak buat macam mana kan? Sebab memang kita intolerance, ya. Okey, jadi banyak pilihan, ya. Boleh pilih untuk ambil makanan yang kaya dengan kalsium. Okey, tapi kalau contohnya memang kita tak makan semua benda ni, macam mana? Macam mana kalau kita tak makan semua benda ni? Di sinilah timbulnya suplemen tu, ya, suplemen kalsium, ya. Memang ada suplemen yang tak digalakkan, ya. Tapi ada kalsium, ada suplemen yang kita boleh ambil, ya. Ada suplemen yang kita boleh ambil. Contohnya orang yang memang pengambilan kalsium harian dia rendah, ya. So kita ada kalsium suplemen, ya. Di hospital pun ada bagi kalsium suplemen, ya. Biasanya kalsium suplemen ni kita bagi sekali dengan kita panggil apa? Rocatriol, Rocatriol ataupun apa dia, untuk tambah penyerapan kalsium daripada usus, ya. Tu obat dia lah, ya. Obat suplemen juga, ya, boleh tambah. Aku tengok rupa dia macam mata ikan gitu, rupa dia obat ni, tablet ni, macam tu, ya. Dia macam mata ikan jernih macam tu. So ini untuk tambah pengambilan kalsium. So sejauh mana kita perlu ambil tu, kita kena monitor BMD tu, ya. Ni yang paling simple lah, kalsium dengan Rocatriol ni, dua jenis ni, ya. Okey, tapi ada juga obat-obat lain yang saya tak nak cerita secara detail kat sini, sebab yang tu kena bincang dengan doktor, ya. Sebab ada yang kita ambil, contohnya kita ambil seminggu sekali, ya. Ada yang ambil 6 bulan sekali, secara injection pun ada. Jadi ada banyak jenis. Yang tu pun boleh ambil, ya. Kalau perlu nanti doktor akan bagilah kalau yang kurang kalsium ni. Okey, siapa lagi yang perlukan suplemen kalsium ni? Yang pertama tadi osteoporosis kan. Orang yang memang ada osteoporosis atau tulang tak kuat ni, biasa kalau pergi ke klinik saya pun
kita akan tengok, ya, kita akan tengok X-ray. Kalau NBMD dia kalau memang rendah, berisiko osteoporosis, kita akan bagi kalsium suplemen ni, ya. Kita akan bagi kalsium suplemen. Yang kedua, kalau siapa yang makan high protein diet, high protein diet pun mungkin perlukan kalsium suplemen juga, ya. Yang ketiga, kalau anda ada masalah kesihatan yang perlu mengambil kortikosteroid, prednisolon contohnya, ya, kortikosteroid, sebab dia boleh menyebabkan tulang menjadi rapuh juga, ya. Dan akhir sekali, kalau anda ada masalah usus, ya, ada masalah usus ke ketumbuhan ke, atau masalah masalah apa pula, ya, yang menyebabkan penyerapan kalsium daripada usus tu terganggu, yang ni pun mungkin anda perlukan kalsium suplemen juga, ya. Okey, susu kolostrum, ya, saya tak dapat nak cakap secara spesifik lah, ya. Susu kolostrum ni sebab saya tak pasti apa yang kandungan dalam tu, ya. Pada saya rasa dia ada masalah, ya. Kita tengok kalsium dia banyak mana, ya. Biasa boleh, ya, tak ada masalah. Okey, apa lagi saya nak cerita? Saya nak cerita pasal kepatahan tadi, ya. Kepatahan ni, sebab apa saya nak cerita pasal kepatahan? Satu, sebab saya memang doktor ortopedik, ya. So memang banyak tengok kepatahan ni. Sebab kepatahan ni sebab apa, tuan-tuan puan-puan? Kalau anda patah pinggul, ya, bukan anda lah, nauzubillah lah, contohnya kalau sesiapa saja yang patah tulang pinggul ni, ikut kajian statistik, 1 daripada 5 akan meninggal dalam tempoh setahun. Okey, 1 daripada 5, maksudnya 20% pesakit yang ada patah pinggul ni, dia mungkin usia dia setahun, dalam tempoh setahun akan meninggal. Maksudnya meninggal sebab apa? Meninggal ni banyak sebab lah, ya. Komplikasi terlantar contohnya, ya. Komplikasi pembedahan, contohnya jangkitan kuman, ya. Terlantar, masalah, ya, sama ada masalah darah beku kat kaki sebab tak bangun, tak berjalan, darah beku pergi ke jantung, ke paru-paru, macam-macam lah, ya. Biasanya masalah sebab tak bangun, ya. Masalah sebab tak bangun, terbaring, terlantar, ya. Masalah jangkitan kuman dekat paru-paru, ya. Kita panggil orthostatic pneumonia. Banyak masalah kesihatan. Sebab tu, tuan-tuan puan-puan, antara sebab, okey, soalan pasal batu karang, ya. Kalau ada batu karang, memang kalau kalsium ni, memang antara komplikasi yang kita kena tahu ialah kalau berlebihan, memang dia ada risiko untuk dapat batu karang juga. Jadi memang kita kena monitor, ya, kita kena monitor. Okey, saya kat mana tadi? Pasal kepatahan, kan? Sebab apa kita buat pembedahan, ya? Antara sebab kita nak buat pembedahan ialah supaya pesakit boleh kembali bangun, berjalan, ataupun setidak-tidaknya pakai kursi roda. Sebab apa kita nak elakkan komplikasi yang disebabkan kepatahan ni. Ni memang benda yang kita akan bincangkan kalau nak buat keputusan sama ada nak buat pembedahan atau tidak, ya. Sebab masalah bila tak buat pembedahan, ya, kita terpaksa tarik kaki tu dulu untuk sementara dalam seminggu atau 2 minggu supaya kepatahan tu dia melekat, ya, supaya baru dia boleh bangun balik. Kalau tidak sakit, macam mana nak bergerak, kan, sebab patah kaki tu. Jadi bila ada kes-kes tertentu tak nak masuk ward contohnya, ya, nak balik ke rumah, nak cuba cara lain lah, cara tradisional semua tu, kita boleh cerita tapi kita tak boleh nak halang, ya. So anda akan kena tanda tangan lah risiko sendiri, ya. So masalah bila dekat rumah terbaring, ya. Bila terbaring, masalah anda akan dapat komplikasi, ya, atau saudara mara anda akan dapat komplikasi masalah, jangkitan kuman paru-paru, masalah luka, ulcer, ya, kita panggil apa, kudis tekanan, ya, pressure ulcer, masalah darah beku, macam-macam masalah. So ini yang menyebabkan komplikasi ni, yang menyebabkan usia pesakit jadi pendek, ya. So 20% meninggal dalam tempoh setahun. Tu antara penyebab dia. So bila ada kepatahan pinggul ni, atau kita kena cepat-cepat usahakan supaya boleh cepat bangun dan kembali pulih, ya, kembali ke berjalan atau kursi roda, setidak-tidaknya duduk di kursi roda dan boleh bergerak balik untuk elakkan komplikasi, ya. Faham, ya? So jadi sebab tu kita nak bincang topik ni, ya. So bagaimana kita nak elakkan masalah kepatahan ni? Patah ni berlaku kalau kita jatuh, ya. Patah ni berlaku kalau kita jatuh. Jadi bagaimana nak elak jatuh?
Siapa boleh cerita kat saya? Ni selalu isu ni kadang-kadang sensitif, ya. Isu ni kadang-kadang sensitif. Nak cakap nak elak pasal jatuh, ya. Nak elak jatuh ni sensitif lah, bila kita cakap dengan orang apa, kita punya mak ayah kita, ya, datuk nenek kita, ya, bila kita cerita pasal rumah, sensitif, ya. Kita kata antara penyebabnya ialah banyak sangat barang dalam rumah, ya. Banyak barang dalam rumah. So kita nak elak kejatuhan ni, contohnya kalau di ruang tamu tu, okey, saya cerita satu-satu, okey. Ni ingat, ya. Saya cerita satu-satu. Satu di ruang tamu perabot kena susun betul-betul, biar laluan kat koridor tu luas. Okey, kalau ada contohnya wire, ya, wire extension wire ataupun, ya, charger telefon ke, pastikan ikat elok-elok supaya dia tak apa, berlingkar atas lantai tu, sebab ni semua boleh buat jatuh, ya, ni semua boleh buat jatuh. Tu satu. Yang kedua, lampu pencahayaan rumah kena elok, kena cerah, jangan gelap-gelap. Kalau gelap-gelap tak nampak, kalau kita dah berusia lagi tak nampak, ya, mata kita rabun contohnya, ya, ada masalah katarak pula, ya, selaput mata tak nampak. Kalau gelap lagi senang jatuh, jadi senang jatuh, senang terlanggar semua tu, ya. Okey, apa lagi? Kat dapur, yang ni biasa orang terlepas pandang. Kat dapur letak, pastikan atas drawer tu tak tinggi sangat, letak di paras yang senang dicapai, jangan sampai kena naik bangku pula, naik kerusi, panjat pula. Tu semua boleh jatuh. Tu semua boleh jatuh. Okey, apa lagi? Kasut, paling senang, kasut. Jangan pakai kasut yang licin. Daripada Jepun licin kan? Ke tak licin daripada Jepun? Pastikan ada tapak yang elok. Bilik air, ya, bilik air pastikan ada dia punya yang pelapik, yang mat tu, supaya tak licin. Kadang, ya, sabun, ada shampoo lah, ya, licin, senang jatuh. Kalau orang tua ni jatuh, senang saya nak patah, terlampau senang nak patah. Ataupun anda boleh pasang bar dekat dinding tu, pasang bar, dia boleh pegang, ya, dekat jamban tu boleh pegang. Ada support, ada tempat nak berpaut. Yang tu boleh elakkan juga. Ni ke pelaburan, kasih sayang, pelaburan. Okey, apa lagi? Dekat bilik tidur contohnya, selain daripada lampu, nak bangun tidur tu, katil kena pastikan tak terlampau tinggi. Maksudnya bila bangun tidur tu boleh letak kaki, boleh letak atas lantai, atas lantai. Maksudnya dia sampai, tak sampai, maksudnya katil tak tinggi, dia sampai kaki atas lantai. Dan bila bangun tu, yang ni paling simple sekali. Masa bangun tu jangan terus berdiri. Sebab apa? Saya pun, atau siapa-siapa sekalipun, kita punya tekanan darah, kadang-kadang bila kita cepat bangun tu, darah tu dia tak sempat naik ke otak kita, kadang kita boleh jadi huyung. Kita panggil apa? Kita panggil hypotension, orthostatic hypotension, postural hypotension. Postural hypotension maksudnya tekanan darah rendah akibat pergerakan yang mendadak ni, ya, darah tak sempat nak adjust lagi. So tekanan darah rendah, kita jadi pening, boleh jatuh. So jadi yang tu pun antara benda yang kena ambil kira juga, ya. Kadang kita tak faham, ya, kita tak tahu. Jadi malam ni saya tahu, saya bagi tahu. Akhir sekali cek mata. Jadi kalau ibu bapa kita contoh ada kencing manis, ya, kencing manis boleh menyebabkan mata rabun, ya. Darah tinggi boleh menyebabkan mata rabun, ya. Katarak boleh menyebabkan, katarak ni selaput lah, boleh menyebabkan rabun, ya. Ada banyak sebab lagi. Kalau rabun, pergi cek. Kalau kita boleh tolong, insya-Allah boleh atasi, boleh insya-Allah. Tapi ada juga yang kita dah tak boleh nak buat apa-apa pun, ada juga, ya, ada juga. Okey, so tu banyak benda tu saya share tu. Banyak kan. So antaranya nak recap balik, nak ulang balik. Lampu, okey, saya cerita satu-satu, ya. Satu daripada bawah lah. Okey, cek mata kena elok. Yang kedua, lampu kena cerah elok, ya. Katil tak tinggi sangat, ya. Dan pastikan tak bangun secara mendadak. Okey, di bilik air kena ada pelapik lantai atau pemegang. Okey, apa lagi? Di ruang tamu pastikan
koridor ataupun laluan tu jelas ya. Koridor kena besar, kena ada, kena ikat wire-wire semua tu, kena ikat ya. Dapur susun barang elok-elok supaya tak payah nak naik bangku, nak panjat semua tu. Dan akhir sekali kasut jangan licin lah, selipar supaya tak licin ya. Okey, saya rasa tu saja saya nak share. Ada apa-apa soalan tak? Okey, ni soalan yang kat bawah ni pasal kalsium suplemen di pasaran digalakkan ya. Okey, pada saya kita punya pengambilan kalsium setiap hari kena cukup lah ya. Setiap hari 1000 mg. Kalau kita dah berusia, laki lebih 70 tahun kena 1200, wanita lebih daripada 50 tahun kena 1200 mg. So nak measure macam mana? Yang ni kena, kita pun tak tahu, kadang pengambilan kita kadang-kadang takut tak cukup ya. Pengambilan setiap hari ni boleh nak ambil kalsium ya. Kalau anda suplemen berlebihan kalsium pun bahaya juga, dia ada risiko ya, dapat batu karang semua tu ya. Tapi tengok banyak mana anda ambil kalsium. Tak ada masalah kalsium di pasaran tu, pastikan di farmasi ya. Jangan pergi beli daripada yang benda yang tak pasti ya. Di toko-toko yang tak pasti, siapa yang buat kandungan kalsium berapa miligram, tak ada tertulis apa-apa, yang tu bahaya. Pastikan berapa bacaan kalsium miligram ya. Dia ikut, kita panggil RDA, recommended daily dia berapa ya, berapa kita perlu ambil setiap hari. Yang tu kena tengok ya. Terima kasih saya punya sahabat saya ni ya, ni Puan Nur Hayati, Cik Ismail buat summary dah ni lepas ni boleh copy paste je, simpan ya. Lepas tu boleh forward dekat group WhatsApp pula. Boleh bagi kat group WhatsApp dekat kawan-kawan, dekat keluarga, kat group keluarga, supaya tahu. Kadang-kadang sensitif ya, nak cakap sendiri takut sensitif pula kan. Kata ni Dr. Mahyudin cakap ni jadi kata ni doktor pakar tulang tulis, jadi tak adalah, bukan daripada kita sendiri, kadang sensitif nak bagi tahu sendiri kan. Okey, Dr. Nurul Sazmi pun tulis ni, bagus, terima kasih. Okey, bila bangun jangan terus berdiri ya. Terima kasih ya, Hindun ya, Puan Hindun ya. Okey, Kujai Zanina, baby saya pesakit doktor di Hosyas. Oh, nama Zara. Ingat. Ingat. Saya ingat. Ni orang pakai tu kan. Kita pakai apa? Traction kan. Lepas tu okey, saya rasa saya ingat lagi ya. Umur 2 bulan ni. Saya ingat. Okey, saya harap dah sihat lah baby ya. Puan Kujai Zainida, insya-Allah harap dah sihat. Okey, apa punca kalsium berkurang? Okey, punca berkurang ni tadi saya cerita ya. Antaranya memang pengambilan kalsium tak cukup, diet kita, isap ukuk ya, alkohol, apa lagi, kita masalah penyerapan dalam usus. Tu je. Kalau biasanya diet tak mencukupi. Kalau orang Malaysia ni, pada saya pengambilan makanan yang tidak seimbang dan juga isap ukuk ya. Isap ukuk boleh menyebabkan kita punya kalsium kita tak cukup dalam badan. Jadi saya harap sangatlah kalau kita boleh berhenti isap ukuk ya. Saya tahu tak mudah, tapi boleh buat ya. Kalau kita nak, memang boleh buat. Banyak masalah yang berkaitan dengan rokok ni, tapi masalah orang kita ni dah mula daripada awal, daripada sekolah dah start ya, terpengaruh dengan kawan ya, isap ukuk. Kalau kita boleh mula, kita pasti boleh berhenti. Yang tu kita kena yakin insya-Allah ya. Okey, tulang rapuh ya. Masalah anak puan ni tadi ya, dia masalah genetik ya. Masalah genetik dia tak ada, kena hati-hati je supaya tak patah ya. Maknanya kena ambil langkah precaution setiap hari, supaya aktiviti harian semua tu memang tak boleh nak elak yang ni ya. Ni bukan masalah osteoporosis biasa, dia masalah genetik yang khusus ya. Saya tak ada sebut kat sini lah. Itu dia memang special untuk dia ya. So saya tak boleh nak sebut kat sini sebab privacy kan. Jadi cuma dia tak kena dalam masalah osteoporosis ni lah ya. Cuma dia kena hati-hati supaya tak berlaku kepatahan ya. Okey, mungkin soalan akhir ya. Kaki kerap lenguh ada kaitan dengan kekurangan kalsium ya. Okey, lenguh ni
Okey, lenguh ni kadang-kadang ada susah nak cakap ya. Kalsium mungkin juga, tapi biasanya mungkin kekurangan. Banyak yang kes yang saya tengok dia cuma kurang pengambilan air saja. Kau cuba minum air cukup dulu ya. Oral intake ya. Water intake, cuba minum air dengan cukup ya. Pastikan buat stretching dulu sebelum exercise. Ni exercise 4 kali seminggu ni bagus ya. Very good. Ya, very good. Mungkin kena check lah kalau kaki kerap lenguh ni kena masalah apa ya. Adakah masalah saraf ke, atau masalah salur darah ke ya, circulation problem. Kena check lah. Saya nak cakap macam through social media macam ni pun tak dapat juga ya, tak bagus ya, tak dapat nak periksa dengan jelas ya. Kalau nak tahu kalsium kurang atau tidak, kita boleh check darah ya, check darah untuk tengok kalsium dalam badan berapa, dan kita boleh check tulang lah. Tapi kalau lenguh ni bukan tulang, masalah otot ya, masalah otot. Okey. Alright, saya rasa tu saja malam ni. Waalaikumsalam Puan Hanifah Nazira ya. Puan Zira baru join kita ya. Saya harap boleh kongsikan. Saya rasa dah 45 minit ya, 40 minit. InsyaAllah kita akan save video ni. InsyaAllah semua dapat manfaat. Boleh share balik ya, link. InsyaAllah saya akan save di YouTube saya juga. Boleh war-warkan pada sahabat-sahabat yang lain ya. Boleh follow YouTube saya, subscribe ya, Dr. Mahyudin Muhammad. Sebab lebih ramai yang subscribe, lebih mudah untuk saya bagikan ilmu. Sekarang ni pun kalau orang tanya saya soalan pun, saya cuma bagi link di Facebook ataupun di YouTube saya saja ya. Okey, terima kasih ni Puan Hayati buat summary lagi yang terakhir ya. Okey, saya rasa itu saja buat malam ni. Saya ucap terima kasih pada semua yang menonton malam ni. Saya mohon maaf kalau ada salah silap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.